Okey, Alhamdulillah kita sambung lagi. Berkaitan dengan example nombor 7. Okey, example nombor 7 ni dia pendek, tapi cuma saya nak terangkan kepada awak apa itu toroid sebenarnya. Okey, ada a few students yang confused. Toroid ni apa? Kita jarang jumpa, okey? Jarang jumpa toroid ni. Okey, pertamanya saya nak tunjuk dulu macam mana rupa toroid ni sebenarnya. Okey. Toroid ni adalah satu gegelung besi, metal lah, gegelung besi, tak kisahlah metal ke apa ke, tapi dalam bentuk gegelung. Boleh dia macam rupa surface of cylinder, alright, surface of cylinder. Hollow, berlubang, dia tak padu, okay, berlubang. Dengan kata lainnya, dia lebih kurang macam ni lah, bentuk dia, saya lukis sikit. Bentuk dia lebih kurang macam ni, rupa dia. Lepas tu saya lukisan saya tak berapa cantik alright, macam tu. Lupa dia macam tu. Lebih kurang macam ni lah. Kalau kita tengok daripada sisi ada lebih kurang macam ni. Okey, toroid dia macam cincin lah, cincin. Okey, kalau soalan ini dia cakap pada awak current, dia ada satu arus current 500 mA. Di sini ada unit terbitan, beware, ingat precaution kat situ. Is passed through 600 turns coil. Maksud dia dililitkan pada toroid 600 lilitan. Okey, 600 lilitan. Dia macam ni lah. Okey, dia lilit macam tu. Dia lilit sebanyak 600 lilitan. Dengan aliran arus di sini 500 mA times 10 power of negative 3 sebanyak 600 lilitan. Clear? Okay? Okay, selesai. Okay, one of a toroid. Ini rupa toroid. Yang masalah awak sekarang ni, masalah kita sekarang ni adalah diberi toroid tu dia tak bagi A. Dia tak bagi area. Bukan area, dia tak bagi length. Dia tak bagi length. Dia bagi sekarang ni adalah mean diameter. Okay, ni susahnya. Mean diameter. Mean diameter of toroid. Sebelum you nak settlekan, awak kena tahu dulu. Mean diameter ini lokasinya di mana? Kat mana mean diameter ni? So, daripada lukisan 3D ni, saya transformkan kepada 2D drawing. Sebenarnya, daripada pandangan atas, awak nampak toroid ni macam ni. Okay, toroid ini macam ni. Dan ini merupakan garisan mean. Mean. Okey, garisan mean. Okey. Kat mana mean diameter? So, kita nak tengok. Ini kita panggil sebagai diameter dalam. Inner diameter. So, ini inner diameter. Ini inner diameter. Yang ini kita panggil sebagai diameter luaran. Outer diameter. Outer diameter. Mean diameter kat mana? Mean diameter adalah di mana? Daripada garisan mean kepada garisan mean. Ini adalah mean diameter. Okey, ini yang dia bagi sebenarnya. Dia bagi diameter ni. So, daripada mean diameter ni, macam mana nak dapat length? Itu soalan saya. Macam mana nak dapat length? So, saya tak nak masuk kepada engineering matematik. Saya tak nak kacau cikgu engineering matematik punya tugas. Tugas saya elektrikal teknologi. Jadinya, saya shortkan L. Nak cari L pada toroid dengan diberi mean diameter is equal to pi darab dengan mean diameter tadi. Okay, ini rumus dia. Nak cari length equal to pi darab mean diameter. Okey. Persoalannya sekarang, kenapa awak nak kena cari, bukan kenapa, di mana length itu sebenarnya? Length apa yang awak nak cari? Saya katakan kepada awak, okey, sebelum tu kita tengok dulu apa dia suruh cari Dia suruh cari magnetic field strength. Dia suruh awak cari nilai H. Dia suruh awak cari nilai H. So, clear, keluarkan dulu rumus H. H equal to Fm over L. Fm tak ada, L pun tak ada. Pecahkan lagi rumus.
sama dengan Ni over L. N ada, I ada, L tak ada. Cari L. Okey, cari L. L equal to apa? Dengan diberi min diameter toroid sebanyak 10 cm. 10 cm. L ni L apa? Length apa sebenarnya? L bagi magnetic field strength adalah length pada magnetic circuit. Apa itu magnetic circuit? Magnetic circuit adalah ruang lingkup ataupun daerah ataupun kawasan yang boleh melekat, yang magnetik, okey, yang dimagnetikkan, okey, yang berfungsi sebagai magnet, itu kita panggil magnetic circuit. Kat mana magnetic circuit tu berlaku? Contoh, saya ada satu toroid, saya lilit, saya bekalkan arus. Jadi saya ada core, saya ada coil, saya ada current, saya ada 3C. Maka jadilah elektromagnet. Kat mana elektromagnet tu? Awak berilah kat mana-mana pun besi di sini, maka keseluruhan ini menjadi magnet. Awak bagilah besi dekat mana-mana kawasan lilitan tadi tu, lilitan yang awak lilit tu. Dekat sini semua akan jadi magnet. Maka kat situlah dia punya magnetic circuit. Boleh faham? Jadi, itulah kawasan L. Sebab itulah kita cari L bagi keseluruhan toroid. Okay, keseluruhan toroid. Okay, clear L. Jadi nak dapatkan L equal to pi darab dengan dengan min diameter yang diberi dalam soalan. Jadi L equal to pi times dm. Dm adalah min diameter. Pi darab dengan 10 times 10 power of negative 2. Why? Because of this is unit terbitan. You kena matikan kepada unit asas. Okay, ambil kalkulator. 10 darab 10 kuasa negatif 2 darab dengan pi, awak dapatlah 0.314 meter. 0.314 meter. And then substitute ke dalam unknown tadi. Okey, jadi N awak ada 600. I awak ada 500 mili. Again, unit terbitan matikan. 500 times 10 power of negative 3 divide by L 0.314 meter. And then awak akan dapatlah jawapan 500 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi N. Awak akan dapat 954.92 H. Apa unit dia? Ampere turns over meter. Solve. Selesai. Okey, saya kira lagi sekali takut ada kesilapan. 500 darab 10 kuasa negatif 3 darab 600 bahagi dengan 0.314. Awak dapat 955. Betul? Jawapan dia 954. Approximately to 955 lah. Apa? Okey. Solve. Saya harap explanation untuk toroid tu clear lah. Okey, selesailah magnetic field strength. Jadi kita patah balik. Kita patah balik dah pergi tengok kita punya permeability. Kita tinggalkan tadi kan. So, kita tengok soalan bagi permeability. Flux density, dia bagi ke awak density. Kalau tak pasti density ni apa, tengok unit. Unit Tesla. Jadi ini diberi B pada awak. Is produced in a piece of cast steel by a magnetizing force of 1250 ampere turns per meter. Kat sini, apa yang dia bagi? Magnetizing force. Okey, kalau you faham magnetizing force, awak akan terus ingat FM, betul? Tapi sebenarnya salah. Sebab apa salah? Sebab you tengok unit yang diberi. 1250 AT over M. Ampere turn meter. Di sini sebenarnya dia beri nilai H. Diberi nilai H. So when you
try to solving a problem regarding to magnetism, you kena refer kepada unit. Kadang-kadang dalam wording you boleh salah faham. So unit is the true quantities yang diberi dalam soalan. Ingat tu kelas. Jadi yang diberi kepada awak sekarang adalah H. Okay, 1250 ampere turns over meter. And then now the questions want you to calculate to find the relative permeability. Sekarang dia nak suruh cari mu R of the steel tu tadi lain lah, cast steel under this condition. So ingat mu equal to mu O, mu R equal to B over H. B ada, H ada, mu O pun ada. Mu O tu apa? Mu O tu constant value. Constant value you dah tahu dah sampai kiamat. Constant value 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. Tak bertukar dah. Jadi mu O dah ada. So simple je lah cari mu R. Betul? Jadi selesaikan satu persatu. Mu O, mu R equal to 1.2 over 1250. Okay, jadi 1.2 bahagi dengan 1250, awak dapat 9.6 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, maka mu R equal to 9.6 darab 10 kuasa negatif 4 bahagi dengan 2 pi, bahagi dengan 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. Okey, maka awak dapatlah jawapan equal to 763.94 mu R. Boleh? Jadi you dapatlah jawapan 763.94. Solve. Selesailah soalan 3. Soalan 4. Find the permeability mu of a material that has a relative permeability of 100. Maksudnya dia bagi mu R sama dengan 100. Dia suruh cari mu. Maka mu equal to mu O mu R, di mana mu O equal to 4 pi times 10 power of negative 7. Maka 4 pi darab 10 kuasa negatif 7 times 100. Teruslah awak dapat jawapan. Apa jawapan dia? 4 pi darab 10 kuasa negatif 7 darab dengan 100. Maka awak dapatlah jawapan 1.25 darab 10 kuasa negatif 4. Solve. Alright, selesai. So, selesailah example yang keempat. Okay, and then berbakilah satu lagi kuantiti yang terakhir dalam magnetism. Dalam electromagnetism, iaitu reluctance. Okay, reluctance ni panjang sangat lah. Saya sambung dalam rakaman selepas ni. Alright class, thank you. Assalamualaikum.